Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Dalam video saya pada kali ini, saya akan ceritakan kisah seram yang dialami oleh seorang gadis yang bernama Zarina. Let's go. Pada malam kejadian tu, Zarina ni dia tinggal seorang diri dekat rumah. Mak, ayah dan juga adik Zarina pada malam tu keluar untuk pergi makan. Zarina dah kenyang malam tu. Dia dah kenyang, lepas tu dia malas nak keluar. Lagi satu, dia ada kerja sekolah yang belum siap. Jadi dia tak ikut lah, tak ikut pergi keluar sama-sama. Malam tu hujan lebat. Ada petir, guruh, semua ada lah. Zarina pada awalnya lepak dalam bilik, dia buat kerja sekolah dia lah. Lepas tu bila dah dengar hujan ni lebat, selebat-lebatnya, lepas tu ada guruh, petir semua, dia mulalah rasa menyesal. Menyesal pula aku tak ikut tadi, kalau aku tahu aku ikut. Dia dah takut sebab bunyi guruh tu kuat Lepas tu hujan lebat, dia jadi takut. Sebelum mak ayah Zarina keluar, mak ayah dia ada pesan, dah duduk seorang kat rumah tu jangan lupa tutup tingkap, tutup pintu semua. Mak ayah dia pesan. Lepas tu mak ayah dia pesan juga, mungkin dia orang akan balik lewat sebab nak pergi pasar raya, nak beli barang-barang dapur. Barang-barang dapur dah habis. Bila teringat pasal pesan mak ayah dia tu untuk tutup pintu tingkap ni, Zarina pun rasa was-was lah. Aku dah tutup ke belum tingkap yang dekat depan tu? Kalau pintu depan, Zarina yakin memang dia dah tutup. Tapi kalau tingkap ni, dia was-was, dia ragu-ragu. Yelah, walaupun di kawasan perumahan Zarina dengan keluarga ni tak pernah lagi ada kes pecah rumah ke, kes rompak ke, tapi memang tetap kena berjaga-jaga. Lagipun Zarina ni gadis muda, jadi tak salah kalau dia lebih berhati-hati. Tingkap di rumah Zarina ni, dia bukan tingkap nako yang jenis apa, sekeping buka macam tu kan. Rumah dia tak pakai tingkap macam tu. Rumah dia pakai tingkap daun, tingkap yang tutup buka macam tu. Saya tak tahulah tempat lain panggil apa, tapi kalau dekat tempat saya ni panggil tingkap daun lah. Tingkap daun. Kalau yang sekeping tu tingkap nako. Jadi keluarga Zarina dia guna tingkap daun tu rumah dia pakai tingkap daun. Bila Zarina ni keluar, dia terkejut lah. Astaghfirullahalazim, dia cakap. Sebab tingkap daun tu terbuka. Ada satu tu yang terbuka sebelah je, yang macam dia dua, tapi sebelah ni ada yang terbuka macam tu. Tenganga malam, hari dah malam, jadi gelap lah dengan nampak hujannya lebat dekat luar. Jadi Zarina teruslah berlari terus tutup tingkap tu. Zarina ni pun terfikirlah, ni kalau ibu nampak ni habislah aku kena marah. Dalam hati dia fikir, mungkin angin kuat daripada luar yang buatkan daun tingkap tu terbuka. Bila dah tutup tingkap tu, Zarina ni dah malas nak menghala ke bilik, dah malas nak buat kerja sekolah. Dia pun duduk di ruang tamu, duduk dekat sofa tu. Dia baca novel. Jam dah pukul 11.30 malam masa tu. Dia baca novel sementara nak tunggu family dia balik daripada makan tadi, balik daripada pasar raya. Dia pun bacalah novel, duduk baring. Lepas tu dia rasa mengantuk. Dah mengantuk tu, dia pun tutuplah novel. Dia tanda dengan penanda buku tu, muka surat terakhir yang dia baca. Lepas tu dia tutup buku, dia letak ke tepi. Zarina pun lelapkan mata, tidur. Tiba-tiba ada satu petir ni kuat bunyi, bunyi macam tu, kuat. Lepas tu Zarina ni terperanjat lah, bangun dalam keadaan mengejut, bangun dalam keadaan terkejut. Zarina bangun dalam keadaan yang berdebar. Biasalah, kita pun kalau tengah tidur tiba-tiba ada guruh petir kuat, bunyi berdentum macam tu, memang kita pun berdebar, bangun. Lepas tu tak lama lepas dia terbangun tu, dia dengar bunyi macam ada ketukan pintu. Dia pun pergilah buka pintu. Dia ingat mak ayah dengan adik dia dah balik. Seronok lah. Pergi buka-buka pintu, tak ada orang pun dekat depan. Lepas tu Zarina ni tutuplah balik pintu, tak ada. Fikir pelik-pelik sebab dia baru lepas bangun tidur. Jadi mungkin dia tersalah dengar ke, dia tengah mamai ke. Dia pun tutuplah balik, tak ada fikir apalah. Belum sempat dia berpaling nak balik semula ke sofa, dia dengar sekali lagi. Dia dengar sekali lagi ketukan pintu. Kali ni lagi jelas sebab dia masih lagi ada di depan pintu masa tu. Zarina pun bukalah pintu.
Bila Zarina buka pintu, dia nampak ada seorang wanita muda dalam lingkungan umur 20-an macam tu, berdiri depan pintu, sedang bawa sedang kendong bayi. Sedang bawa bayi, seorang bayi. Dalam dakapan dia lah. Perempuan tu baju dia macam ada kesan koyak sikit, lepas tu ada kesan darah. Macam orang baru lepas aksiden macam tu lah. Perempuan tu dalam keadaan basah kuyup. Sebab hari hujan kan. Kak tu pun bercakap, tapi bercakap dengan suara yang sangat perlahan. Slow je dia cakap. Dia cakap, "Dik, maaf lah, minta tolong. Kereta akak aksiden dekat depan tu, dekat selekoh tu. Tadi ada pokok tumbang," dia cakap. "Kak nak minta tumpang berteduh sekejap," dia cakap. Kak tu cakap dekat Zarina. Bila Zarina ni tengok keadaan kakak tu, Zarina ni pun rasa kesian lah. Aduh, kesiannya kak ni. Dah lah hujan lebat, kereta pula rosak, bawa pula baby. Lepas tu Zarina ni teruslah ajak masuk. "Kak masuklah kak." Lepas tu Zarina ni jemput kak tu duduk dekat sofa. Zarina pun segera ke bilik ibu dia untuk cari baju, untuk cari pakaian untuk kak tu lah. Lepas tu cari juga kain nak balik baby kakak tu. Bila dah bagi pakaian persalinan tu dengan kain dekat kakak tu, Zarina ni pun menuju ke dapur. Dia nak bawa sikit air lah, nak buat air panas. Lepas tu nak bawa sikit macam biskut ke roti macam tu, nak bagi kak tu makan dengan minuman panas. Bila Zarina bawa minuman panas tu, bawa dekat kakak tu dekat sofa ruang tamu, kak tu pun bagi tahu, kak tu pun cakap, "Minta maaf lah adik, akak ni menyusahkan adik." Tapi dia cakap tu perlahan lah, slow je suara dia, dengar tak dengar je. Zarina ni bagi tahulah, "Tak apa kak, saya pun lega kak ada ni. Saya tadi seorang-seorang takut," dia cakap. Kalau nak ikutkan, banyak Zarina ni nak tanya kak tu. Nak tanya macam mana akak teruk ke tadi, langgar pokok ke macam mana. Tapi suara dia macam terkunci, mulut dia macam terkunci. Zarina ni asyik tengok aja baby kakak tu. Baby tu memang tak bergerak langsung, tak ada dengar suara langsung daripada baby tu. Mungkin dah tidur agaknya. Tiba-tiba kakak tu berdiri, bingkas berdiri dengan laju. Lepas tu terus meluru keluar daripada rumah. Zarina tak sempat buat apa. Kak tu macam bangun dan berlari keluar daripada rumah. Zarina pun terperanjat lah dengan tindakan kakak tu, tindakan mengejut kakak tu keluar daripada rumah. Zarina ni follow kak tu, jenguk dekat luar pintu, memang dah tak ada. Laju betul kak ni keluar. Zarina tak tahu nak buat apa dengan hujan lebat, guruh petir semua, dia pun tutup balik pintu. Zarina ni pun kembalilah dekat sofa duduk. Dia ingat nak pasang TV, tapi dah hujan lebat, guruh petir tu semua tak jadilah. Dia duduklah, sambunglah balik baca novel dia tu. Tapi banyak jugalah Zarina ni terfikir masa baca novel tu, apa dah jadi tadi, kenapa kak tu berlari ke, ada orang datang nak ambil dia. Dalam-dalam dia terfikir macam tu, terdengar sekali lagi ketukan pintu. Zarina pun terfikir, kak tadi datang balik ke, ataupun mak ayah dia dah balik. Zarina fikir. Zarina pun buka pintu. Bila Zarina buka pintu, Zarina ni nampak kakak tadi terapung depan pintu. Kaki tak jejak tanah, terapung-rapung depan pintu dengan kepalanya pecah. Lepas tu baby yang dipegang tu berlumuran darah, penuh dengan darah. Kakak tu seakan-akan dalam kesakitan dan macam minta tolong daripada Zarina. Bila dah nampak macam tu, Zarina memang menggeletar seluruh badan dan pengsan dekat situ, dekat depan pintu tu. Bila Zarina tersedar, dia tengok dekat keliling dia ada mak ayah dia dengan adik dia. Mak ayah Zarina pun tanyalah, apa yang jadi, kamu okey ke tak? Zarina tak mampu dah nak bercakap, nak jawab. Zarina hanya mampu menangis saja, lepas tu peluk mak dia. Keesokan pagi, mak Zarina ni bersembang lah dekat meja dengan ayah dia, dengan Zarina, dengan adik Zarina. Bersembang lah, kesiannya semalam ada perempuan muda meninggal sempang depan rumah kita ni. Kena kereta dia kena hempak pokok, mak Zarina cakap. Zarina pun terperanjat lah. Zarina pun tanyalah, perempuan tu ada bayi tak, ada baby tak? Mak Zarina ni terperanjat lah, macam mana kamu tahu? Mak Zarina pun beritahu memang ada baby, dua-dua meninggal. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur.
Jika anda suka video saya, jangan lupa tekan butang subscribe, jangan lupa like video saya dan jangan lupa share, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.